Secara asasnya, daun ketum adalah pohon tumbuh-tumbuhan yang suci, bukanlah najis, dan airnya mempunyai manfaat dan khasiat tertentu dalam perubatan seperti yang disebut di dalam beberapa kajian. Ketum merupakan tumbuh-tumbuhan tropika yang banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan juga Malaysia. Ianya digunakan secara tradisional dengan mengunyahnya ataupun dengan meminum air rebusannya, dan ianya terbukti sebagai minuman pemulih tenaga, mengeluarkan angin dalam badan dan juga merawat sakit belakang. Pokok ketum menjadi terkenal pada awal tahun 2003 kerana ianya dikatakan berupaya menjadikan seseorang itu ketagihan kerana ianya mengandungi mitraginin. Dengan itu, pokok ketum telah diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003. Di negara kita, ketum adalah perkara biasa dan mudah untuk dijumpai di mana-mana kita pergi, terutamanya di kawasan kampung. Ramai di kalangan mereka menggunakan ketum dengan cara yang salah, seperti untuk menghayalkan diri dengan mencampurkan air ketum tersebut dengan bahan-bahan yang lain seperti ubat nyamuk dan ubat batuk. Tidak dinafikan bahawa daun ketum mempunyai khasiat yang tersendiri dan telah terbukti secara tradisional bagi mengubati beberapa jenis penyakit. Namun, di sebalik manfaat yang diperolehi melalui aktiviti perkomersialan itu, terpalit juga kerosakan yang bakal berlaku, bahkan sehingga kini ianya pun telah berlaku di Malaysia. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah di dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram fil Al-Islam menyebutkan bahawa terdapat kaedah umum yang diakui oleh syariat Islam, iaitu tidak halal bagi orang Islam memakan daripada apa sahaja makanan atau minuman, biarpun sedikit, yang boleh membinasakan dirinya sama ada dengan cepat maupun secara perlahan-lahan, seperti racun daripada segala macam jenisnya, ataupun benda-benda yang boleh membahayakan atau menyusahkannya. Begitu juga tidak boleh memperbanyakkan daripada makanan dan minuman kerana dengan banyaknya boleh merosakkan dirinya. Ini kerana orang Islam itu tidak memiliki dirinya sendiri, bahkan dia dimiliki oleh agama dan umatnya, dan ianya tertakhluk kepada kehidupan, kesihatan dan harta bendanya. Semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam tangannya adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dia tidak boleh sama sekali mensia-siakannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Seperti mana arak yang boleh memabukkan dan dadah yang boleh mengkhayalkan sehingga menghilangkan pemikiran yang waras, begitu juga penggunaan daun ketum yang juga boleh memabukkan. Maka di sini hukum pengharaman arak yang memabukkan terpakai pada daun ketum dan kaedah qiyas diguna pakai terhadap isu ini. Berdasarkan Nabi Muhammad SAW, la darar wala dirar, tiada kemudaratan dan tidak harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Daun ketum meskipun ada faedahnya, namun keburukannya lebih besar, dan tidak hairanlah kerajaan Malaysia juga telah mengharamkannya melalui Akta Racun 1952 Seksyen 30/3 dengan menyebutnya sebagai bahan psikotropik. Ini juga secara tidak langsung kaedah Sadd Az-Zari'ah menutup jalan-jalan kemudaratan telah digunakan bagi membendung permasalahan penyalahgunaan daun ketum. Antara tindakan yang boleh dilakukan ialah pihak berkuasa perlu memperketatkan lagi hukuman terhadap individu yang menggunakan ketum dengan cara yang salah. Selain itu, masyarakat perlu membantu pihak berkuasa dalam menangani isu penyalahgunaan ketum dengan cara membuat laporan polis sekiranya ternampak individu yang menjual ataupun yang menggunakan ketum dengan cara yang salah, ataupun jika terlihat tempat penanaman ketum. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara hendaklah membantu pihak berkuasa dalam menangani isu ini. Dalam masa yang sama, kita pastikan orang di sekeliling kita tidak terjebak dengan kesalahan yang berkaitan dengan ketum. Sekiranya ada di antara orang sekeliling kita yang melakukan kesalahan tersebut, maka berilah nasihat kepadanya agar mereka sedar tentang kesalahan yang mereka lakukan dan berhenti daripada melakukannya kembali.